Baginya dah sikit. Dah sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di suara kita untuk kita sambung pengajian kita dalam fiqhul ibadah, dan kita dalam kitab Taharah baru sahaja menghabisi bab yang pertama daripada kitab Taharah itu, itulah bab miyah, bab air ya. Dan saya kira 2-3 kuliah juga. Dan berbaki lagi 10 bab dalam kitab Taharah yang akan kita pelajari atau kongsi selepas ini. Dan malam ini kita nak masuk bab yang kedua daripada kitab berkenaan, itulah babul aniyah ya. Bab bekas-bekas makanan ya. Kenapa para ulama menyusun bab ini selepas daripada babul miyah, bab air? Dan sebagaimana saya dah sebut sebelum ini, tujuan kita belajar bab taharah ini kerana kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, especially solat. Kerana bila nak solat, Allah Taala suruh wuduk dulu. Dan bukan hanya solat, tapi sebahagian daripada ibadah-ibadah yang lain ya. Bila nak wuduk perlu kepada air, jadi kena dicapai air dulu ya. Sebab itu dia didahulukan oleh saya boleh kata seluruh para ulama. Mungkin kita tak jumpalah mana-mana kitab fiqh, dalam mana-mana aliran, dalam kitab Taharah, the science of purification, bab mula-mula dia bagi bab lain dulu. Saya rasa Allah Ta'ala alam, tapi tak jumpa lagi. Mesti bab yang pertama ialah babul miyah, the chapter of water ya. Dan alhamdulillah kita dah belajar lagi. Ingat lagi tak poin-poin kita? Boleh tanya? Asyik tuan-tuan tanya, saya tanya pula. Baru dipanggil two-way learning. Baru kita boleh tahu macam mana tuan-tuan belajar faham ke tidak ya tak? Cara lama tu Ustaz, kat sekolah lari tak ada esok, tak ada esok dah sekolah rendah tak ada esok dah. Di PSA dah tak ada. Tahun 1 sampai tahun 6 pun kita tak pakai esok dah. Tak ada. Ha. Kita bagi dia pen 1 sampai pen 6. Ha, tak apa, buang masa Ustaz. Habis masa ni. Baik. Kemudian bab yang kedua ialah babu al-aniyah, bab bekas-bekas makanan. Kerana air mesti diletakkan dalam bekas. Betul tak? Logically, yes. Orang kata mantiqiyan. Memang logiknya macam itulah. Air itu nak letak dalam bekas. Sementara kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan ulama-ulama yang ada dalam market fiqh, dalam fiqh saja, mereka menyatakan bahawa bekas-bekas makanan orang yang terdahulu, termasuk pada zaman Rasulullah SAW, dan of course before that, kebiasaannya bekas-bekas makanan mereka ada pada kulit-kulit haiwan ya, juludul hayawanat,
daripada tulang temulang. Ya. Suara anak sengau sikit, bukan sesemua ya. Anak 2 minggu lepas operasi hidung. Dia kata dalam sebulan ni sengau. Anda nak tengok sebulan ni sengau ke tak sengau. Sengau lagi after sebulan anda sama doktor. Oh cakap sengau. Cakap anak kau demam ke? Tak ada. Demam. Baik, daripada tulang temulang. Saya tak tahulah macam mana dia buat daripada tulang ya. Tak tahu, Allah Ta'ala. Tapi ada dinyata. Daripada izamul hayawanat, daripada tulang-tulang haiwan. Izamul hayawanat. Daripada animal bones. Dan kadang-kadang daripada batu bata. Termasuk batu bata yang berharga. Al-hajar, stones. Batu tu dibuat bekas makanan letak jadi baldi ke, jadi tong ke. Allah Ta'ala alam. Kita jangan ingat orang ini dia hebat, dulu pun hebat juga tuan. Piramid boleh buat, tak ada orang tak boleh buat piramid. Betul. Fir'aun dulu dia buat bangunan tinggi, tapi tak adalah sampai 15 km di atas langit. Ada orang kata Fir'aun buat bangunan sampai 15 km. Mana udara pun tak ada 15 km. Udara paling tinggi 11 atau 12 km saja. Dia nak mati Fir'aun tu buat tinggi-tinggi ya. Tapi dia buat bangunan kan nak tengok Tuhan Nabi Musa. Nabi Musa kata Tuhan aku tinggi di langit. Dia pun okey buat bangunan untuk nanti pada muka dia. Baik. Jadi orang dulu hebat juga you know? Daripada batu-batu, termasuk batu-batu berharga, al-ahjarus thamina, valuable stone seperti emas dan perak. Orang kaya dia buat cawan-cawan daripada emas. Wallahu ta'ala mungkin ada. Hari ni pun mungkin ada golongan-golongan bangsawan, orang kaya, maybe tak tahu, tapi dulu memang ada. Jadi mau tidak mau mesti dijelaskan, kerana haiwan ada haiwan yang suci, ada haiwan yang najis, dan of course lah kalau haiwan tu haiwan yang mati, bangkai, tidak disembelih dengan tata cara yang dibenarkan oleh Islam. Ya. Dan saya dah notakan di situ ya, bekas makanan ada 3 jenis, kulit, tulang dan barang berharga. Ini normally ada pada zaman itu dan mungkin ada lagi dalam bekas-bekas yang lain. Wallahu ta'ala. Kulit of course daripada haiwan ya. Dan haiwan ni sebahagian besar daripada mereka menggunakan daripada haiwan-haiwan yang telah mati. Sebahagiannya dia sembelih dan sebahagiannya tidak disembelih. Dan kalau sembelih sekalipun orang musyrikun, orang tidak beriman, sembelihan mereka tidak sah. Haiwan yang disembelih al-madbuh tetap dianggap sebagai bangkai. Slaughtered animal masih considered sebagai bangkai, sebagai najis ya. Melainkan kalau Yahudi atau Nasrani, kalau dia sembelih, dia tidak sebut selain daripada nama Allah, maka haiwan yang disembelih itu adalah haiwan yang halal. Dan kulit yang diguna adalah kulit yang tidak najis. Kalau haiwan itu haiwan yang halal lah. Tapi kalau dia sembelih babi, najis juga, tak kira. Ini kalau dia sembelih haiwan-haiwan yang halal, dia sembelih unta atau seumpamanya. Ya. Dan kita pun sebenarnya sembelihan ahli kitab kita boleh makan. Orang Kristian sembelih, orang Yahudi sembelih, kita boleh makan. As long as dia tidak menyebut nama selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau haiwan tu haiwan yang mati tanpa disembelih, bangkai, of course lah ia adalah najis. Dan kita dah bincang dulu, air tersentuh dengan najis, dia jadi air najis, atau juga disebut sebagai air mutanajis. Dan air yang najis, kita dah bincang dulu kan, kategori air ada 3 kan. Air tahur, air tahir, air najis. Dulu kita bincang 2-3 kulit pasal air. Poin dia 3 tu je. Air suci menyucikan,
Air suci tapi tidak menyucikan, air najis. 3 benda ni je. Banyak kita bincangkan. Point dia basic 3 tu je. Asasnya 3 tu je. Jadi kalau kita belajar banyak-banyak bab air, kalau tuan-tuan ingat jenis air, lepas tu okey tu pas satu. Saya bagi dulu sebenarnya. Baik, poin yang pertama. Poin yang kedua, haram menggunakan, kuat sangat Poin yang kedua, haram menggunakan bekas emas dan perak. Ya. Emas dan perak adalah antara dua benda yang dititik beratkan oleh Islam, di mana sebahagian perkara kita tidak boleh menggunakan. Ya. Untuk perhiasan umpamanya. Wanita dibenarkan, laki tak boleh. Emas memang tak boleh langsung. Ya, tak boleh langsung. Untuk perhiasan, ya, perempuan okey. Nak buat rantai, nak buat, ya, kita tahulah kan perempuan. Dan emas biasa orang perempuan lah beli sebab dia nak pakai. Kalau orang lelaki beli, dia nak bagi isteri dia, kan? Orang Islam biasa dia tak pakai emas lah. Ada juga orang muda-muda kita tengok, pakai rantai emas. Ya. Kadang-kadang bukan emas pun, nak action saja. Ya. Tapi kalau betul-betul emas, memang haram. Tapi kalau bukan emas pun haram juga. Orang lelaki tak boleh rantai, gelang tak boleh pakai. Melainkan kalau untuk tujuan-tujuan perubatan baru boleh. Kalau semata-mata perhiasan, walaupun gelang bukan daripada emas, daripada besi, daripada getah bahkan. Kalau perhiasan saja, zina, lelaki tak boleh. Ya. Kerana ia ada pakaian kerana ia ada perhiasan yang dikhususkan oleh wanita. Ya. Tapi wanita buat perhiasan boleh open. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu wanita dia suka perhiasan. Maka Allah Taala benarkan. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah, diambil emas dan perak. Lalu dia berkata, hadani haramun ala dhukuri ummati wa halun li inathihim. Nabi kata kedua-dua ini, yakni emas dan perak, ya, gold dan silver, haram ke atas umatku. Hadani haramun ala dhukuri ummati wa halun li inathihim. Tapi halal untuk wanita-wanita mereka. Yakni dalam konteks perhiasan, emas dan perak, ya. Laki tak boleh. Perak ada sedikit rukhsah. Perak sekadar cincin boleh. Ya. Cincin boleh. Swasa tu dia campur emas dan perak kan. Kalau campuran emas dan perak ni, sebenarnya ulama ada banyak pendapat dalam isu jika emas dan perak bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Masing-masing ada ijtihad masing-masing. Sebagainya mengharamkan langsung. Terutama jika kita tidak tahu peratusan campuran itu. Emas berapa, perak berapa. Dia kata kalau perak terlalu banyak, emas sikit je. Sekira-kira kalau dihancurkan, emas tu tidak ada. Okeylah dia kata. Tapi kita tak tahu kan. Sebab tu banyak fuqaha, especially yang model-model lah, kalau kita tengok pendakwah-pendakwah harta di tanah Arab pun, kalau campur antara emas dan perak, dia atas jalan dipanggil berjaga-jagalah, ihtiyat. Kalau boleh janganlah, sebab kita tidak tahu campuran emas itu. Ya, lain-lain. Awak pakai swasta, saya pakai swasta. Awak swasta buat kat kedai lain, saya buat swasta buat kat kedai lain. Nama je sama. Tapi emas tu kita tidak tahu. So tak payah pakai lagi baik. Walau mana pun ada sebagian ulama menggunakan. Dia kata kalau banyak perak, emas sikit. Secara umum saja. Perak sikit, emas banyak. Maka dibenarkan. Ya. Sebab kata kalau perak, kalau emas, sebab kata kalau emas bercampur dengan perak, walaupun emas tu banyak, perak sikit, dia bukan emas lagi, maka dibenarkan. Ada banyak pendapat lah dari isu itu. Tapi yang standard dalam mazhab Syafi'i, jika emas banyak, majoriti tu emas, kalau perak tu banyak, emas tu sikit saja. Ya. Sekira-kira kalau dihancurkan, kita tak jumpa emas tu, sikit sangat kan, maka tidak mengapa. Mas kata kalau emas tu banyak, perak tu sikit lah, maybe 90%, 80% emas,
20% perak, maka digunakan. Lebih kurang macam itulah cerita. Kita nak hancurkan mana, macam mana kita nak hancurkan. Cerita dia senang, kalau terlalu banyak perak, emas sikit, maka digunakan. Itu yang standard dalam mazhab Syafi'i. Ya. Saya pun ada swasta arwah nenek saya bagi. Ada sampai hari ni, alhamdulillah. Tapi saya tidak pernah pakai. Duduk dalam laci saya je. Dia bagi masa saya sekolah menengah lagi. Dia meninggal masa saya dekat universiti. Lagi satu, saya memang tak suka pakai cincin. Saya tak pakai lah. Kalau boleh tak payah pakai. Kalau boleh lah ya. Saya nak pakai lah. Sebab puasa ni memang emas sikit. Perak banyak. Terpulang lah. Tapi nak kata haram secara mutlak, saya rasa tidak boleh lah. Dan nak kata harus secara mutlak pun tidak boleh. Kita kata sebaik-baiknya jangan pakai. Sebab kita tidak tahu kuantiti. Tapi kalau kita yakin memang emas dia banyak, kalau kita yakin perak dia banyak, emas dia sikit sangat, maka boleh. Okey ya. Tapi kalau perak keseluruhan dibenarkan. Kerana Nabi SAW memakai cincin daripada perak. Ya. Asal-asal dulu tuan-tuan, Nabi pakai cincin daripada emas. Dekat awal dulu. Ya. Seumpama yang diriwayatkan Sahih Bukhari daripada Anas bin Malik, Nabi pakai cincin daripada emas. Sahabat pun pakai cincin daripada emas. Kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi pun buang. Ya. Nah, sahabat pun buang juga, tak pakai. Ya. Pasal saya dulu-dulu, kalau tuan-tuan ingat, saya sebut tentang prinsip agama, dia beransur-ansur ibadah, dan selain ibadah dia beransur-ansur. Tak ada kata Islam mari package gerbuk, tak. 23 years Nabi jadi Nabi, sedikit demi sedikit sampai Nabi mati, baru sempurna agama. Ibadahnya dan selain daripada ibadahnya, termasuk muamalah dan yang lain-lain. Jadi perak ada keharusan lah. Walaupun Nabi pakai itu kerana ada tujuan, Nabi pakai itu dibuat cop. Dia panggil al-khatim. Baik. Perkara yang sama kepada sutera. Hari ni banyak sutera-sutera yang tak genuine lah. Sutera-sutera tiruan tu kan. Sama juga. Kalau suteranya banyak yang asli, maka tidak boleh. Kalau memang sutera asli tak boleh lah. Tapi kalau campuran, ada sutera asli banyak, sutera yang tiruan sikit, tak boleh. Tapi kalau sutera tiruan banyak, sutera asli sikit, sebagai ulama memberi keharusan. Tapi kalau sutera tu memang betul-betul tiruan, maka tidak ada masalah. Soalnya tuan-tuan, Allah Ta'ala alam, ikut pembacaan saya, sutera tiruan ni pun dia akan campur juga dengan sedikit sutera asli untuk nak lembutkan. Allah Ta'ala alam lah. Tapi tak tahu berapa kuantiti dia. Sebab itu kalau kita lihat fatwa-fatwa, Allah Ta'ala alam lah, saya tak tengok fatwa negara kita, tapi yang saya tengok fatwa di luar, sama dengan kes cincin tadi. Dia menggalakkan supaya kita tidak memakainya. Berilah pada anak kita yang tidak balik, berilah pada isteri kita, kerana mereka dibenarkan. Paling-paling buatlah kaki. Ada orang jumpa saya, dia kata, Ustaz, orang hadiah baju batik sutera kat saya. Macam mana saya nak buat? Saya kata pakai memang tidak boleh untuk tuan lah. Tapi kalau nak bagi anak di bawah umur, boleh. Boleh lagi kedai jahit kecil kan, bagi ke anak. Ya. Saya nak bagi kawan saya, Mr. Achong. Saya kata kalau boleh elakkan. Kerana hukum hakam Islam ni walaupun tidak terpakai ke atas orang bukan Islam di dunia, tapi di akhirat dia tetap diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Depa pun sebenarnya tak boleh juga. Macam semayang lah, dulu saya huraikan. Memang mereka tak wajib semayang di mata kita, hukum syarak yang zahir, tapi di sisi Allah mereka tetap berdosa kerana meninggalkan semayang. Jadi dalam hal ni pun sama. Kalau boleh jangan bagi lah. Bagi pada, tapi kalau baju nak bagi isteri macam mana ya tak? Bagi anak-anak lelaki kita, anak saudara kita, sepupu sepapak kita, cucu kita bagi. Kita bagi tak kisahlah ya. Tapi jangan pakai. Ataupun nak buat lap kaki tak apa. Jangan pakai saja. Ya. Boleh babi? Babi hutan? Tak boleh. Tak boleh. Bagi Cina makan tu dia jual ke dia bagi free? Kalau jual, of course tak boleh. Ya.
Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Dalam hadis Abi Daud daripada Ibnu Abbas, ini asas dalam muamalah. Saya di Usti masih ajar fiqh muamalah. Di surau masjid ada 2-3 tempat saya ajar. Bila Allah Ta'ala mengharamkan satu perkara, Allah Ta'ala mengharamkan jual belinya, harga daripadanya. Jadi babi itu haram dimakan. Segala transaksi bersabit dengan babi dilarang. Bukan babi sajalah, anjing, arak, benda-benda haram ni. Bukan kata makannya tak boleh, minumnya tak boleh, nak jual beli atau apa-apa transaksi yang dikaitkan dengannya, nak bagi pinjam ke tak boleh lah. Of course lah, nak bagi free bagi mereka tu makan tak boleh. Kalau jual lah, kalau bagi free pun tak boleh juga. Pasal mereka sebenarnya tetap berdosa kerana memakan makanan yang haram. Mereka makan benda tu haram, berdosa juga tu di sisi Allah tu. Segala hukum hakam yang kena ke atas orang Islam, mereka juga berdosa jika dia melakukannya, ataupun dia tidak melakukan jika itu perkara-perkara yang fardu. Dulu saya dah hurai kan, semayang, Allah Ta'ala esok-esok dia azab orang kufar ni bukan hanya kerana mereka tidak beriman, tapi kerana mereka tidak semayang, mereka tidak zakat. Of course lah kalau mereka buat benda-benda yang jahat, ya? Ataupun benda yang dilarang agama macam makan babi, itu mereka pun haram juga kan. Sebenarnya di sisi agama mereka tetap tak boleh, cuma dia tidak boleh dituntut. Pasal itu untuk mereka makan, mereka nak minum arak, nak apa pula, tapi dia tetap berdosa, ya? Itu di sisi majoriti para ulama. Jangan bagi. Ini biasalah, saya pun ada member atas member pun ada yang tanya juga sebelum ni. Member dia bukan babi, biar awak dia bagi kat. Yalah, saya duduk kat camp ni kan banyak orang daripada Sabah yang non-Muslim tu kan. Askar-askar ni ada yang daripada Sabah yang non-Muslim. Jadi kadang mereka ni dapat biawak, mereka bagi dekat mereka tu kan. Babi hutan memang orang bukan Islam dia suka. Saya personally tuan-tuan dulu ada member lah, masa kerja kat swasta dulu, sebelum jadi ustaz lah. Mungkin baru nak start masa tu kot. Ada seorang Cina, dia kata dulu dia bercinta dengan orang Islam. Dia ingat nak masuk Islam lah, tapi bila dia fikir-fikir kan, sayanglah mau tinggal makan babi, terutama babi hutan. Sedap makan babi hutan, dia kata macam makan ayam hutan, daging dia kenyang. Best tu. Apa dah ustaz cakap macam tu ya. Ada, tak ada salah beres ya. Okey, haram menggunakan bekas emas dan perak. Baik, dalam soal perhiasan, wanita diberi keharusan emas dan perak ya. Perak lelaki cincin saja. Adapun untuk bekas-bekas makanan, maka haram secara mutlak. Laki-laki baik, perempuan baik. Ya. Cuma ulama tak sepakatlah jika dia ada bekas-bekas makanan daripada emas dan perak, tapi dia tidak menggunakannya, adakah dia berdosa? Ya, kerana yang dilarang oleh Rasulullah SAW ialah meminum atau memakan daripadanya. Teks nas tu, itulah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Huzaifah bin Al-Yaman, daripada isteri Nabi bahkan nama Ummu Salamah. Nabi kata, la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sahafihima fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Mana-mana mazhab, inilah hadis. Ya. Dan riwayat yang lain, alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah fa innahu yujajjir fi batnihi nar jahannam. Ya. Nabi kata jangan jangan kamu minum daripada bekas yang berasal ataupun dibuat daripada emas dan perak, dan jangan sesekali kamu makan daripadanya, kerana kedua-duanya itu adalah alatan untuk mereka, yakni orang kufar di dunia. Mereka boleh makan. Nabi kata mereka okey, tapi untuk kamu di akhirat. Macam arak lah. Kat dunia ni Allah Ta'ala larang minum arak kerana dia merosakkan akal, ya, macam-macam kan. Salah satu sebab juga kerana arak makanan kita ke akhirat. Minuman kita ke akhirat. Ya. Cuma arak ke akhirat tak macam arak kat dunia. Arak merosakkan akal, merosakkan manusia, macam-macam kan. Arak ke akhirat dia lain lah. Ya. Jadi sama kes ni juga. Nabi kata
Ini alatan yang kamu akan guna di syurga nanti. Jadi kat dunia kamu tak boleh lah. Sementara alatan-alatan seumpama ini dia membawa kepada khuyala, yakni menunjuk-nunjuk. Kan? Jadi Islam ni agama tawaduk, agama yang nak mengajar kepada kita supaya jangan berlebih-lebihan. Lagi tu membazir, emas nak buat apa? Buat cawan minum kan. Guna untuk benda lain yang lebih memberi manfaat lah kepada harta dan seumpamanya. Jadi Nabi tak benar. Dan Nabi mengancam lagi, siapa-siapa yang minum atau makan daripada emas dan perak, sebenarnya Nabi kata dia membakar perutnya dengan api neraka. Mungkin tak sedar lah, tapi kulit haiwan, tulang, tanduknya, rambutnya dan bulunya adalah suci. Baik. Kulit-kulit haiwan dan tulang-tulang haiwan yang dibuat bekas-bekas makanan tadi, termasuk rambutnya juga atau bulu-bulunya, jika ia daripada haiwan yang disembelih dan dia adalah haiwan yang halal, maka ia adalah suci. Ayam kita sembelih, semua bahagian dalam ayam itu adalah suci, melainkan najis-najisnya. Di sisi sebagai ulama lah, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i, melainkan di sisi sebagai ulama yang macam Hambali, tai ayam dia tak kata najis, ya. Tak boleh makan, tapi tak najis. Tuan-tuan nak pergi semayang ke masjid, tapi dia tai ayam, tuan-tuan semayang dan kadang tai itu berada di kaki tuan-tuan, sah solatnya. Kerana najis haiwan-haiwan yang halal dimakan adalah tidak najis. Dan itu juga sebahagian pendapat ulama Syafi'i yang terdahulu seperti Al-Imam Abu Saur, Al-Imam Al-Muzani, anak murid besar Imam Syafi'i, ya. Jadi ada sikit sebanyak perbezaan di situ. Yang kontemporer, Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fiqhul Ibadah, tak silap saya, dia menyebut tentang pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang ni lah, ya, yang agak bagi dia kurang tepat. Ataupun dia kata pendapat majoriti begini, pendapat mazhab Syafi'i. Qaradawi ni dia Syafi'i, tapi Syafi'i yang very open lah, dia terbuka. Mana-mana pendapat yang dilihat macam tak berapa okey lah, dia akan kritik, ya, dan tulis dalam buku ni. Jadi kalau disembelih dan dia haiwan yang halal, of course lah, kalau sembelihan itu cukup syaratnya, maka kesemua bahagian adalah suci, melainkan, ya, najis dia lah. Najis dia lah. Kita ambil standard dalam mazhab Syafi'i, dia najis, ya. Sebab tu kalau kita nak makan perut, basuh bersih-bersih, ya, cuci bersih-bersih, jangan tertinggal najis-najis yang ada. Itu tak bagus. Kadang-kadang ada kuman, ya. Kuman ni tuan-tuan, dia di luar badan kita okey, once dia masuk dalam badan, susah. Especially dia masuk dalam darah, dia masuk dalam organ, ya. Jadi basuh bersih-bersih baru makan, ya. Bahagian-bahagian haiwan ini, jika dia daripada haiwan yang tidak halal dimakan, maka sama juga, dia adalah najis, melainkan kulitnya sahaja. Ia tidak najis jika disamak terlebih dahulu. Lembu kena langgar lori, boom, terbalik lori tu, lembu pun mati. Najis semua, ya, pasal dia bangkai, najis. Melainkan kulitnya setelah kita samak. Samak kulit ni bukan pergi ambil tanah, pergi ambil air 7 baldi, samak macam samak. Samak naji babi yang kita cakap hari tu. Samak ni orang Melayu panggil samak, kan? Istilah dalam fiqh kita panggil dibab. Dibab ni maknanya kita sucikan kulit itu daripada kotoran. Kalau zaman dulu orang Arab, termasuk pada zaman Rasulullah SAW, dia guna koros. Koros ni ialah sejenis tumbuhan yang digunakan untuk menyuci kulit. Dan konteks ni, kalau ada chemical yang boleh sucikan kulit-kulit haiwan daripada kotoran, go for it. Ataupun mungkin orang Melayu ada certain ingredient, certain apa-apalah, ya. Bukan cuci dengan air tanah, ya. Ambil kulit ke cuci dengan air tanah, bukan samak macam tu. Ini dipanggil tibak. Orang Melayu dia panggil samak, tapi tak sama dengan samak najis anjing babi tu. Maksudnya bila ia telah dicuci daripada kotorannya, maka ia tidak najis lagi.
Dan boleh digunakan untuk perkara nak buat beg, nak buat apa-apa lah ya. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah dalam fatwa dia yang baru, boleh jadi dalam boleh jadi dalam Al-Buaiti, dia kata boleh memakannya. Makan pun boleh tau. Lembu kena langgar, ambil kulit dia, samak, maksudnya cuci, kotoran dia semua dah habis, tak ada darah, tak ada lendir, tak ada apa, jemur, makan. Orang Jawa favourite kulit lembu tuan. Saya seumur hidup tak pernah makan kulit lembu. Bila kahwin dengan orang Jawa, antara saya punya favourite food sekarang ni kulit lembu. Betul tak? Oh, sedap betul. Buat sambal apa dia panggil? Tawin. Sedap kulit. Saya selalu beli. Dia orang jual, kalau mahal lah. Sekarang ni sekilo berapa? RM20, RM30 dah. Lebih dah. Dulu RM20 sekarang tak dapat dah. Dia orang potong, dah buat plastik kecil-kecil, RM5 saya beli dekat pasar malam. Ya. Tapi Allah Ta'ala alam, pendapat itu tidak dipersetujui oleh majoriti ulama Syafi'i yang terkemudian. Dia kata tak payahlah makan. Ya. Pasal apa begitu? Fatwa lama Imam Syafi'i dia kata tak boleh makan. Fatwa baru dia kata boleh makan. Tapi kadang kita tak tergamak lah pasal bangkai. Ya. Kerana Nabi SAW dalam Sahih Muslim pada Abi Hurairah, Ibnu Abbas dan selain, Nabi kata al-ihabu idza dubigha faqat tahura. Kulit-kulit haiwan yang bangkai seumpama ini, Nabi kata jika ia telah disamak, disuci, disertu. Dia sebut sertu. Sertu kadang hanya babi kot. Maka ia telah suci. Faqat tahura. Ia telah suci. Satu perkataan ni ada dua pendapat ulama. Suci di sini sampai boleh makan lah. Itu yang difatwakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ada sebagian ulama kata suci di sini maksudnya boleh digunakan, tapi tetap tak boleh makan. Iaitu fatwa Imam Syafi'i yang lama dan yang standard dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini bukan standard pendapat baru saja. Sebagian pendapat yang lama di-standardkan. Kerana ia dilihat lebih menepati kepada Quran, hadis Nabi dan hal-hal yang lain, termasuk masalihun nas, kemaslahatan manusia. Ya. Hatta ibadah tutur semayang pun banyak fatwa lama Imam Syafi'i itu. Dia dah upgrade tapi orang tak ikut. Pasal ulama ni dia human, dia manusia. Ya. Ada fatwa dia yang boleh diikuti, ada yang tidak boleh diikuti. Sementara seorang-seorang ulama ada banyak fatwa. Imam Syafi'i semua dia ada dua fatwa. Dan biasanya fatwa dia tu contrary lah antara satu dengan yang lain. Kalau dulu dia kata A, sekarang dia kata B. Kalau dulu kata sah, sekarang dia kata batal. Dalam worst case scenario, hal-hal yang lain kadang-kadang sampai 5 pendapat, 5 fatwa. Ya. Tapi tak apalah, itu orang yang belajar lanjut lah dalam fiqhul khilaf. Ya. Master saya memang dalam fiqh khilaf. Ya. The Science of Disagreement. Itu saya punya master. Ibadah taharah tapi khilaf lah ya. In spesifik saya kaji tentang khilaf antara Abu Saud dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Fiqh ni kita belajar peringkat tinggi satu slot je. Macam saya taharah je. Tapi kita kena belajar semua, bukan taharah saja, semaya, puasa, zakat, haji ya. Sama juga saya buat PhD muamalah, charity contract, wakaf je. Tapi kita kena tahu commercial contract yang lain, banking duk buat semua kita kena tahu. Jangan ingatlah belajar PhD buat satu research, satu buku je. Saya karang 10 buku, sepatutnya saya dah ada 10 PhD dah. Mengarang buku bukan macam buat research je, tidak sama. Ada orang dia tak ada PhD, dia nak downgrade orang ada PhD. Tak bagus lah. Itu sikap tak bagus, attitude tak bagus macam tu ya. Belajar mana-mana pun sama je. Yang penting ilmu yang kita ada, penyampaian kita pada masyarakat tu macam mana. Ya. Yang paling baik, dan yang paling penting jangan nak mengguru-guru ke orang lain. Jangan nak downgrade orang. Saya dulu ada satu surau. Orang tanya bab sertu-sertu lah, sama-sama anjing babi ni kan. Saya jawab lah. Kemudian
Ada orang report kat saya, dia tuduh saya hina Imam Syafi'i. Saya pun WhatsApp dia, saya tak telefon lah sebab dia ustaz juga. Saya WhatsApp dia. Saya tanya dia, kat mana saya hina Imam Syafi'i? Dia kata dia tak buat, dia tak mengaku lah. Mungkin salah faham ikut. Dia orang sampaikan kepada kita. Azan dulu aja, baru kita jawab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah, Allahumma rabbal alamin. Baik, kulit haiwan, tulang, tanduknya, rambutnya dan bulunya adalah suci. Maksudnya jika ia adalah haiwan yang halal dan dia disembelih mengikut tata cara yang disyariatkan dalam Islam, ya. Adapun jika ia haiwan yang tidak halal dimakan ataupun haiwan yang bangkai mati tanpa disembelih walaupun dia halal, maka ia tetap tidak boleh digunakan untuk dijadikan bekas-bekas makanan kerana dia adalah najis, melainkan kulitnya setelah ia disamak dengan bahan yang boleh menghilangkan kotoran-kotorannya. Kotoran dia termasuk darah dia, lendir dia, ya. Melainkan anjing dan babi. Di sisi majoriti para ulama, anjing babi ni the whole part of their body semua adalah najis, ya. Walaupun ada segelintir ulama kata tak najis, tapi majoriti kata najis, ya. Boleh faham, ya? Jadi kita nak beli wallet, kita nak beli handbag daripada kulit-kulit haiwan. Jika haiwan yang disembelih
ia ada haiwan yang halal, maka tidak ada pertikaian, no dispute. Tapi kalau dia haiwan yang tidak halal, selain daripada anjing dan babi, ataupun dia bangkai selain daripada anjing dan babi, maka boleh digunakan jika ia telah disamak. Soalnya kita tidak tahu adakah ia disamak atau tidak disamak. Kalau haiwan-haiwan yang boleh dimakan, mungkin okey lah, macam kita beli wallet daripada kulit lembu, kulit rusa, ya, kulit apa lagi ya. Dan jika of course dia datang daripada negara Islam, datang daripada Jordan, datang daripada Saudi, datang daripada Malaysia, bahkan mana tahu kan, dengan anggapan bahawa mungkin ini haiwan yang disembelih, ya. Sebab biasanya negara-negara Islam dia takkan keluarkan produk-produk daripada, memanglah tak ada logo halal di situ, tapi baik sangka kita. Macam daging-daging yang diimport daripada negara-negara luar lah. Kalau daripada negara-negara yang kita tahu ada panel syariah di sana seperti Australia, ya, maka okey. Tapi kalau negara-negara yang di apa orang kata apa, kita tak apa yakin lah, maka elakkan lah. Ada keraguan. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang ragu-ragu kepada benda yang tidak ragu. Walaupun asal-asal makanan itu harus, melainkan jika ada bukti yang dia ni haram. Tapi dalam banyak hal, terutama dalam dunia global hari ni, kita kena jaga banyak hal lah, ya. Beli wallet kulit buaya, sama tidak? Buaya of course tak boleh sembelih. Saya mazhab Maliki, buaya halal, kulit dia tak najis. Okey. Awak Maliki. Payah juga kalau open sangat beritahu daripada mazhab-mazhab lain. Saya ada juga, tapi saya sentuh-sentuh macam tu je. Saya touch by, sentuh-sentuh macam tu je. Tapi saya tak berani open. Kalau saya open, tuan-tuan nanti bermasalah juga. Tapi tak boleh lah tak dedahkan sangat. Nanti orang rigid. Mazhab Syafi'i. Kan? Rigid sangat lah, tak boleh. Sebab tu walaupun kita belajar buku-buku fiqh klasik kan, belajar buku apa yang fiqh klasik kan, dia tak pasti lah. Kena saring lah dengan buku-buku fiqh moden. Banyak isu dia telah dikemas kini, ya, ulama baru dah upgrade, ya. Dunia berkembang kan, kena saring jugalah. Kalau tidak nanti kita terbawa-bawa dengan perkara-perkara yang konservatif, sedangkan ia telah di modernkan. Itu yang dulu isu timbul, tak boleh nak pergi basuh kat Dobi, campur pula dengan non-Muslim sampai Selangor itu kat Sultan tersebut kan. Fatwa baru kata okey, kita ikutlah. Tapi kalau nak ikut standard mazhab Syafi'i memang tak lepas lah. Standard mazhab Syafi'i pun kena ikut yang paling standard. Yang paling standard ni kadang-kadang dia dah tak tengok mazhab sangat lah, dia dah campur aduk. Kita dalam muamalah tuan-tuan tak ada mazhab, ya, campur aduk belaka. Terutama mazhab Syafi'i dia rigid dalam muamalah, terlalu rigid. Sebab tu resolusi bernegara banyak ambil Maliki, Hambali, Hanafi. Syafi'i ada lah, tapi banyak daripada mereka. Kerana kalau guna Syafi'i dalam muamalah kewangan, masalah kata kena ukur, tak lagi, ya. Ketak sungguh. Bab taharah pun sama. Ada banyak sikit lah yang dia ni sikit. Jadi kadang-kadang pihak yang berkepentingan tak boleh buat untung. Banking, financial institution, ya. Dan sebenarnya bukan dari sudut keuntungan saja, kita pun tak boleh nak bergerak. Bila bank pun tak boleh nak bergerak, kita pun tak boleh nak bergerak, tuan. Ya. Ekonomi hari ni banyak bergantung kepada bank, ya. Ada orang kata jangan simpan duit di bank, beli emas. Saya jual emas. Aku beli emas dengan kau, aku bagi kau duit, kau ambil duit juga. Orang meniaga ni kan. Bank collapse, ekonomi kita pun collapse, ya. Orang tak boleh nak berniaga. Nanti tuan nak beli barang, apa pasal kedai sudah tutup? Duit tak ada lah, nak berniaga modal, tak boleh pinjam. Tuan-tuan ingat semua orang berniaga tu pakai duit cash ke? Semua pakai loan. Saya dulu sebelum jadi ustaz, tapi baru nak start.
company saya besar tuan-tuan. KFC Holding. Dia punya aset bilion. Masa tu dia under Johor Holding. Johor Corporation. CSR. Tapi bila company nak buat satu-satu benda baru kan, dia beli bag untuk taruh makanan, pakai loan. Tu tengok dia pakai cash ke? Dia pakai loan juga. Ikut dia dah kaya-kaya, buat apa nak pakai loan lagi? Bisnes hari ni memang banyak buat loan. Walaupun dia ada duit, tapi dia akan guna loan juga. Sebab duit tu dia nak rolling juga. Dan dia kena ada satu aset yang tetap. Company ni tuan-tuan, kalau dia tidak ada satu aset yang tetap, termasuk dia punya cash flow, tak ada duit, tak ada harta cair, duit lah ya, dia tak strong. Dia kena ada duit. Jadi duit tu tak boleh usik. Contoh dia ada 1 billion dia punya duit. Walaupun dia nak buat projek tu, projek ni, dia tetap buat loan. Duit ni dia tak nak usik. Dia kena ada cash flow. Jadi kalau kita tak simpan duit di bank tak ada duit, kita pun tak boleh meniaga, kedai semua tutup. Tuan-tuan juga susah hati nak pergi bawang kat kedai pun tak ada. Orang bisnes kan. Okey. Adalah benda yang kita tak setuju dengan banking, tapi bukan kita menolaknya 100%. Seorang meniaga kan, dia nak jual emas dia cakap macam tu. Jangan simpan duit kat bank, beli emas, simpan emas. Okey, dah nak habis dah ya. Kulit bangkai adalah suci jika disamuk selain anjing dan babi. Ini majoriti para ulama ya. Digalakkan menutupi bekas makanan dan minuman. Kerana Rasulullah SAW dalam banyak hadis ya, antara dalam Sahih Muslim daripada Jabir, di mana Nabi SAW suruh tutup bekas-bekas makanan dan bekas-bekas minuman. Utul ina wa aufus siqa. Nabi kata tutup bekas-bekas makanan dan tutup bekas-bekas minuman. Of course lah ada sudut kebersihan. Dan ada satu lagi hadis Nabi kata takut dimasuki wabak ke dalamnya. Fa inna fil lailati fa inna fis sanati lailatu yanzi fiha al-waba idza marra bi ina'in laysa alaihi ghita au saqa'in laysa alaihi wika nazala fihi dhalika al-waba. Nabi kata setahun ada satu kali wabak ni dia akan lalu kemudian dia akan masuk ke dalam bekas-bekas makanan atau minuman yang tidak ditutupi. Wallahu ta'ala alam. Sebagai ulama kata wabak ni ta'un. Dan sebagai yang lain kata ini penyakit. Ialah bila benda tak ditutup, usahakan. Dan sebagai penyakit tu dia datang mesti angin ya. Ada angin dia bawa. Ialah angin bawa kotoran, debu-debu masuk dalam makanan. Macam-macam lah kan. Lalat of course lah ya. Jadi Nabi suruh tutup. Dan sudah tentu kalau tidak ditutup akan dimasuki kotoran atau seumpamanya. Jadi bekas-bekas makanan ni Nabi bukan hanya jaga dari sudut air itu tak bagi najis, tapi dari sudut kebersihan juga. Kerana bekas-bekas makanan selain daripada kita gunakan untuk isi air untuk kita bersuci, kita juga guna untuk minum, untuk makan ya. Jadi Islam menjaga. Habis sikit nota pasal bekas-bekas makanan. Hari ni mungkin tak ada isu sangat lah ya, because kita tak guna al-aniyah, bekas-bekas makanan atau minuman daripada ahli seumpama itu. Ada haji punya cawan daripada emas, tak ada ya. Ataupun daripada perak, tak ada. Ataupun haji punya cawan daripada kulit haiwan, ada. Oh zaman dulu yes, daripada kulit haiwan dia buat, taruh air ikat. Dia panggil wika. Sekarang tak ada lah. Semua pakai plastik kan. Tapuai. Jadi mungkin tak ada isu sangat lah ya. Ada isu juga tuan dulu isu penapis air. Kerana sebahagian bahan yang digunakan dalam penapisan, filtering dia tu digunakan daripada tulang-tulang haiwan. Sebab itu kalau boleh dapatkan penapis-penapis air yang ada sijil kelulusan daripada pihak kesihatan. Saya tak sebut nama company tertentu, nanti kata promote dia pula. Dia dah tak payah kita kan. Ada penapis air yang memang tak ada ni lah ya. Itu nak tengok juga. Terutama kalau yang datang daripada negara China. Penapis air kalau guna pasir, that is fine.
Sebab itu bahan tu kita nak tahu. Kita pergi kat kedai jual air filter tu, dia ada macam-macam filter. Tanya seller dia tu, penapis dia ni, filtering dia tu, dia punya apa dia panggil lah? Saya tak tahu. Bahan dia apa? Kadang-kadang ada bahan penapisan tu dicampur antara batu, pasir dan tulang-tulang haiwan. Kerana memang tulang haiwan ni juga dia membersihkan. Batu setengah syarikat yang besar, dia alliance dengan pihak kesihatan macam kementerian atau seumpamanya, dia mohon cek dulu macam halal jakit jugalah, dari segi halal lah. Dan saya memang saya ambil yang tu lah, tak payah sebut nama syarikat tu lah, dia promote dia pula. Dia pun dah kaya-raya dah. Penting juga tu, sebab saya memang tahu dia ada. Tapi kalau kita tak tanya, dia tak beritahu lah. Kalau boleh tanya kita dia tu ya. Kalau dia kata daripada tulang, alamak tulang babi kat dalam tu naya kan. Okey, ada soalan? Simple question, simple answer. Ya. Okey. Daripada milamin. Milamin tu plastik kan? Wallah ta'ala alam, saya tak pasti. Saya tak pasti. Milamin ni sejenis plastik juga. Kalau ia bercampur dengan tulang, maka ia diragukan. Kalau kita boleh buktikanlah, tapi kalau setakat dakwa-dakwi, okey, al-aslu fil asya' al-ibahah, ma lam yakun dalilun ala tahrimiha. Asal-asal benda itu harus mereka jika ada bukti. Kalau ada dakwaan-dakwaan yang khabar-khabar angin itu, tapi kalau ada dakwaan tapi dia strong, maka sebaiknya dia elakkanlah. Pasal tulang ni kita tak tahu tulang apa. Tuan-tuan, babi dia banyak apa kegunaan tahu dia punya tulang. Di Thailand tuan-tuan, ada orang pakai mata babi. Katanya, Allah Ta'ala alam, saya ada baca kan. Dia banyak kegunaan ya. Ada kata orang Melayu, orang Islam ni makan babi dah sekor dah seorang. Tak tahu lah Allah Ta'ala alam. Ada soalan lagi? Tak ada ya? Tak ada, kita semuanya lah. InsyaAllah ta'ala. Kita dah lama dah. 9 boleh berhenti ya. Start tadi 8.10 kan. 45 minit. Sikit sebanyak perkongsian kita. Next nanti kita akan masuk bab qada al-hajah. Bab air ni dia simple sebab hari ni pun dia tak berapa related sangat. Mungkin adalah certain issue. Tapi kalau kita ada apa-apa, kita cek kat internet. Kalau ada fatwa, kita rujuk. Kebiasaannya antara Jabatan Mufti yang banyak membahaskan isu-isu yang kontemporer, isu-isu kontemporari yang terkini, moden, ialah Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Especially yang dikeluarkan oleh Dr. Zul dulu lah. Dia banyak benda-benda baguan. Kalau type internet je, kebiasaannya yang akan keluar dulu kalau fatwa yang Malaysia punya, dia punya. Sama macam di Tanah Arab. Kalau kita type apa-apa nak tahu, saya pun macam tuan-tuan juga. Ada benda saya tak tahu, saya type pun Arab lah. Ya. Kebiasaan yang akan keluar dulu fatwa Saudi daripada Salih Munajjid. Kemudian mari fatwa Qatar, mari fatwa lain. Mesir tu tenggelam, hanyut habis. Dia pasal apa? Dia punya ranking dia naik dulu. Pasal ramai orang buat carian. Bila ramai orang buat carian, juta-juta, million, dia akan naik dulu. Dia akan naik dulu. Sama lah bila kita cek dalam bahasa Melayu, biasanya fatwa wilayah dia akan naik dulu. Dia progresif lah dalam orang kata apa, menjawab persoalan-persoalan umat. Ya. Pasal Allah Ta'ala lah, Dr. Zul ni memang orang fit betul. Orang fit betul. Daripada peringkat ijazah sampai peringkat PhD memang orang fit betul. Dan guru-guru dia memang fit standard dunia lah. Macam Dr. Wabah Suhaili dia. Sebab tu dia amat progresif sekali. Jadi bolehlah cek tengok kan. Saya pun kadang cek juga kan. Benda-benda baru ni kita kadang tak tahu banyak kan. InsyaAllah ta'ala. Jadi setakat ini dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi.
Bismillah.